Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita sama-sama dipertemukan dalam ruangan maya ini. Kita berada di Google Meet kita pada malam ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyertai Google Meet kita pada malam ini dapat mendengar suara saya. Kalau boleh bagi komen sikit, komen dalam tulisan ke, angkat tangan ke apa semua, supaya saya tahu bahawa tuan-tuan semua sedang dapat mendengar suara saya. Alhamdulillah Tengku Ahmad Ismail beritahu audio clear. Okey, maknanya clear lah tu dengar. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua diberi kesempatan dan ruangan pada malam ini untuk kita menyertai Google Meet kita ini untuk tujuan memberi penjelasan dan penerangan taklimat berkaitan dengan urusan umrah kita yang tertangguh 2 tahun lepas 2020, maknanya sudah menghampiri 2 tahun lah. Okey, sepatutnya keberangkatan kita pada 2021 duk ada setahun setengah lebih dah. Setahun 6 bulan dah, setahun setengah dah. Kita berada pada tahun 2021 dan insya-Allah alhamdulillah seperti mana yang saya mendapat taklimat daripada pihak Zuhud Holidays Sdn Bhd dan juga mesyuarat-mesyuarat yang kami hadiri bahawa seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan semua maklum, kita telah pun mendapat kebenaran daripada pihak kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah. Okey, inilah yang tu noh. Pihak kerajaan Arab Saudi telah memberi kebenaran untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun begitu, kita sedang masih menanti keputusan SOP, perancangan dan segala undang-undang yang baru ataupun SOP yang terkini berkaitan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia supaya kita dapat berlepas ataupun berangkat melaksanakan ibadah umrah dengan selamat. Jadi dia nak kita dapat keselamatan tersebut, maka dia dalam beberapa perancangan yang sedang diatur supaya kita semua dapat melaksanakan ibadah umrah dengan keadaan selamat dan sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mengambil kesempatan itu, maka pihak syarikat yang menguruskan umrah kita iaitu Zuhud Holidays Sdn Bhd telah pun mengambil inisiatif ini untuk kita bersama-sama bertemu secara maya ini. Kerana apa? Kerana sebelum ini kita telah banyak kali merancang untuk mengatur pertemuan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni kita nak masuk, nak bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi berjumpa. Namun begitu kita semua faham kekangan daripada COVID-19 itu menyebabkan kita tidak dapat berjumpa. Maka kerana tidak dapat berjumpa itu bertangguh dan tertangguh dengan beberapa kali PKP, beberapa kali PKPD dan sebagainya. Maka pada malam ini kita dapat bertemu dalam ruangan seperti ini. Dan namun begitu tuan-tuan dan puan, ruangan seperti ini dapat juga kita adakan, yakni dengan kita menjemput semua rakan-rakan kita yang mana akan bersama-sama kita bertolak ataupun berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah yang sebentar lagi akan diberi penjelasan yang seluas-luasnya daripada pengarah urusan Zuhud Holidays Sdn Bhd yang saya pun masih lagi menanti dia menyertai mesyuarat kita pada malam ini, menanti dia masuk Google Meet kita pada malam ini. InsyaAllah saat lagi dia masuk, dia beritahu saya. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan kita akan dapat penjelasan. Namun begitu saya nak bagi tahu di sini, semasa sesi penjelasan yang dibuat tu, kita nak yang pertama tuan-tuan yang baru masuk, saya tengok semua orang dah faham ni. Google Meet ini bukan satu benda yang asing dan pelik lagi bagi kita. Kerana saya tengok tak saat masuk pun ramai dah yang sudah masuk dan mutekan mic. Saya pun mutekan mic sampai tak lupa nak buka saat ni. Jadi alhamdulillah semua pakat masuk dah malam ni. Jadi kita juga ada timbalan pengarah kita Encik Muhammad Syukri dalam ni daripada Zuhud Holiday juga yang insyaAllah akan membantu bersama Ustaz Syuari pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan, dengan itu kita mengambil kesempatan ini setelah kita
menghadapi kekangan dan ujian ini untuk kita memberi penerangan. Dalam masa penerangan sekali lagi tuan-tuan, saya lebih suka mencadangkan tuan-tuan mendengar dulu dengan tuan-tuan dengar dulu bagi Ustaz Syuari selesai buat penerangan dan taklimat dulu. Dan selepas itu bila Ustaz Syuari dah selesai buat penerangan dan taklimat, tuan-tuan kita akan buka untuk tuan-tuan ajukan sebarang soalan berkaitan dengan ibadah umrah ini. Sama ada dari sudut SOP ke, dari sudut bayaran ke, dari sudut tarikh bertolak ke, apa sajalah, tuan-tuan boleh bertanya soalan. Jangan berebutlah. Bila kita buka untuk tanya soalan tu, tuan-tuan sebut nama. Contohnya, saya Zamri. Saya nak tanya soalan. Okey, tak apa, pergi Zamri dulu. Kemudian siapa dia pula sebut nama. Saya nak tanya ni. Macam itulah. Jadi, kita biar satu soalan itu ditanya sampai dijelaskan. Kalau boleh, semasa taklimat tu, biarlah Ustaz Syuari teruskan dulu supaya dia tak tertinggal apa yang dia nak bagi tahu kepada kita, apa yang dia nak kongsi dengan kita. Takut masa dia tengah memberi penjelasan tu atau sedang nak buat taklimat tu, kita mencelah dengan soalan. Memang kita tengah memang nak tanya soalan tu, tiba-tiba dia mai tajuk tu. Kita pun tanya terus. Jadi bila tanya-tanya tu, sekali lagi dia terhilang benda yang dia sepatutnya sampaikan tu. So jadi eloklah kita bagi dia terang sampai penjelasan dia habis apa semua tu. Kemudian kita akan buka untuk soalan. Tuan-tuan boleh tanya sebarang soalan. Dan tanya soalan ni tuan-tuan, biarlah yang berkaitan dengan umrah kita lah. Janganlah kita tanya soalan-soalan yang lain yang merugikan masa kita lah. Sebab tu macam ada orang beritahu saya, kenapa mula awal sangat? Sebenarnya kita pun sebenarnya merancang nak mula pukul 9. Tapi pukul 9 tu tuan-tuan, kita akan tengoklah sekali berapa orang yang akan masuk sampai pukul 9.30. Ni kita mula pukul 8.30 tadi ni kita dah terima kemasukan. Sampai pukul 8.50 tadi pun masih ada lagi kemasukan. So jadi kita akan mengambil masa dan akan merugikan masa kita. Kita ada simpan beberapa soalan untuk kita tanya. Dan kita telah pun disertai bersama kita, Ustaz Syuari telah pun masuk dengan kita. Dan insya-Allah saya bagi dia take time dulu, mungkin dia nak test mic dia dulu dan sebagainya. InsyaAllah kita mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Ustaz Muhammad Syuari bin Ishaq, pengarah urusan Zuhud Holidays dan Berhad, dan juga kita ada pengarah urusan yang kedua iaitu Encik Muhammad Syukri juga ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa mungkin Ustaz Syuari sudah pun bersedia di talian. Mungkin Ustaz boleh jawab salam saya dulu ke Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syuari, ya. Baik, alhamdulillah Ustaz Syuari yang ni lah ni. Kita ni alhamdulillah dah pun masuk. Jadi saya pun ingat nak ingat Ustaz Syuari lah. Kita ada Encik Muhammad Syukri sebenarnya pun juga bersama-sama dengan kita. Kak Som baru masuk. Kak Som saat lagi Kak Som tolong ni mic. Kak Som tolong ni apa? Tolong padam mic, tak apa saya padam mic Kak Som. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, semasa Ustaz memberi taklimat, seperti mana saya ulang baliklah, bahawa mic kita semua supaya biar Ustaz cakap lagi kita dapat penjelasan yang sebenarnya. Saya pun akan mute sekali. Kemudian soalan, saya ulang balik, soalan yang akan ditanya biarlah selesai Ustaz Syuari menyampaikan taklimat sampai selesai. Itu pun terpulanglah kalau Ustaz Syuari dia nak layan soalan tengah-tengah tu terpulang. Tapi saya lebih selesa kalau Ustaz Syuari dah selesai bagi penjelasan taklimat dan dia tak tertinggal apa-apa pun, lepas tu dia buka untuk soalan, kita tanya. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita dah 92 minit. Saya dengan hormatnya menjemput yang bagi Ustaz Muhammad Syuari bin Ishaq untuk menyampaikan taklimat umrah yang tertangguh pada bulan Mac 2020. Silakan yang bagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. Masih kepada Fadil Ustaz Lutfi Amir
Yang bahagia juga sahabat saya Syukri, selaku wakil kita daripada Kuala Lumpur, daripada Puchong, dan juga bersama dengan kita juga ialah Abang Raini daripada Sarawak yang bersama dengan kita pada malam ini. Jadi yang pertama saya mohon maaf kerana saya masuk lewat sebab saya ada kuliah maghrib tadi. Jadi saya pun habis-habis tekan tutup tu terus masuklah dalam apa program kita pula pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, jadi yang pertama berkenaan dengan ibadat umrah yang tertangguh disebabkan wabak COVID-19 yang kita tak dapat nak melaksanakan ibadat umrah ini. Baik, yang pertama saya nak fahamkan kepada semua, di sana ada dua grup. Grup yang pertama ialah grup yang kita sudah gunakan perbelanjaan mereka, yang mana mereka ni memang dah nak pergi dah. Itu yang pertama. Grup yang kedua ialah grup yang sudah membuat bayaran tetapi duit mereka masih lagi belum digunakan. Maksudnya mereka dah buat bayaran tapi kita belum lagi buat bayaran pada hotel di Mekah, pada perbelanjaan di Mekah, di Madinah, dan juga kita belum lagi ambil tiket kapal terbang. Sebab tiket tu memang kita dah tempah, cuma kita belum bayar. Jadi ada dua grup. Baik, grup yang pertama ni, termasuklah grup tuan-tuan dan perempuan semua. Grup ni sepatutnya pergi bulan 3. Bulan 3 tahun 2020. Nah, itu sepatutnya. Itu yang pertama. Grup yang kedua iaitu bermula daripada awal bulan 4 sehinggalah bulan 12 tahun 2020. Sebab ada dah jemaah yang sudah membayar full sehingga bulan 12. Maksudnya bulan 12 tahun 2020 tu, masa bulan 1 tu dia orang dah bayar duit dah. Jadi yang tu grup yang kedua. Grup yang kedua. Jadi pada bayaran mereka jadi tidak ada masalah. Yang grup kita ni, grup tuan-tuan, grup Ustaz Lutfi ni, kita memang nak pergi sangat dah. Sebab kita dah buat tempahan hotel, kita dah buat tempahan kapal terbang, semua kita dah buat. Dan orang panggil tiket, semua kita dah ada. Cuma bagi tuan-tuan dan perempuan sekalian, para jemaah, yang tidak ada hanyalah visa. Itu sahaja. Visa. Sebab apa visa tak ada? Kerana masa kita dalam proses nak mengeluarkan visa, masa tu Saudi sudah menyekat sistem tidak boleh mengeluarkan visa pada mana-mana jemaah. Saudi tak membenarkan dah. Cuma yang untungnya kita ni, walaupun visa saja tak keluar, kapal terbang kita dah bayar, hotel kita dah bayar, semua tu masih on macam biasa. Berbanding dengan jemaah yang lain, selain daripada syarikat Zul Holiday, alhamdulillah kita tak dapat yang tu. Ada yang dah terbang tapi tak boleh masuk dan mereka kena patah balik. Jemaah ini ialah jemaah tiram. Mai daripada syarikat tiram. Kita belum sempat lagi. Cuma ada satu kumpulan daripada kita. Maksudnya bukan kumpulan Ustaz Lutfi. Kumpulan yang saya sebut tadi ni, satu kumpulan A ni, kumpulan daripada Negeri Kedah juga. Yang daripada Sungai Petani, mereka ni memang dah siap sedia dah nak terbang. Maksudnya mereka dah memang nak keluar untuk mai ke KLA. Tapi kita sempat bagi tahu kata tak perlu datang kerana penerbangan dibatalkan. Jadi selamatlah bagi jemaah-jemaah kita, semua selamat. Yang tu satu perkara. Baik. Yang kedua, bagi grup yang pertama ni, kita dah buat bayaran hotel. Hotel di Mekah yang mana kita ambil hotel Pullman yang dekat dengan masjid tu. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita dah buat bayaran penerbangan. Dan yang ketiga, segala hotel dan makan di Madinah. Penginapan di Madinah, makan di Madinah dan pengangkutan di Madinah pun kita dah buat bayaran. Baik, selesai.
Jadi bila terjadi masalah ni, masalah apa? Masalah my COVID ni menyebabkan kita tidak boleh pergi. Nah, kita tak boleh pergi ke Mekah dengan sebab alasan COVID-19. Jadi mulalah tangguh sakit sikit. Yang mana asalnya kita asal kata nak pergi bulan 3, kemudian tangguh kita duk ingat 2020 bulan 11 pun kita tak boleh pergi. Jadi tunda lagi sehinggalah tahun 2021 nak pergi bulan 3 juga. Pun tak boleh pergi juga. Baik. Jadi kita pun tunda lagi tahun 2021 ni sehingga bila kita nak tunda. Mereka ikut kebenaran daripada kerajaan Malaysia. Kemudian apa kata Ustaz? Masalahnya Saudi dah benar pergi. Saya jawab, ya memang betul. Saudi dah memang membenarkan Malaysia ataupun rakyat Malaysia pergi menunaikan umrah. Memang Saudi membenarkan. Kerajaan kita belum benar. Jadi kalau kita nak macam hari itulah bulan 3, kerajaan Malaysia bagi pi, tapi kerajaan maka jadi tidak ada masalah pada kita untuk kita pi. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi dengan sebab kerajaan Malaysia ni tidak benarkan kita pergi. Jadi kita terpaksa tangguh. Dan alhamdulillah baru ni saya masuk mesyuarat bersama dengan MOTEK, bersama dengan Kementerian Pelancongan Malaysia. Umrah ni dia duduk di bawah Kementerian Pelancongan. Dia tak duduk di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama. Ni kita kena faham. Jadi Menteri Jabatan Perdana Menteri ni yang duduk bawahnya haji. Bawahnya haji. Umrah ni hanya yang disusun oleh mereka ialah SOP. Itu je. Adapun kalau kita nak pergi umrah bersama dengan agensi, kita mesti melalui MOTEK. MOTEK ni ialah Kementerian Pelancongan Malaysia. Jadi kita bersama dengan Kementerian Pelancongan Malaysia. Berarti kalau Kementerian Pelancongan Malaysia ni benarkan, alhamdulillah. Jadi mula-mula sekali yang biasa saya masuk mesyuarat, benda yang pertama mereka nak on ialah mereka nak membenarkan pelancongan domestik di dalam negara. Kemudian bila ditanya berkenaan dengan umrah, mereka jawab paling awal ialah bulan 12 tahun ni. Lepas tu Ustaz, kami dengar ada syarikat umrah yang dah pi bulan 10, yang nak pi bulan 11. Macam mana tu Ustaz? Baik. Yang pi bulan 10, yang pi bulan 11 ni, mereka menggunakan visa bisnes atas tujuan perniagaan. Visa bisnes. Jadi orang lagu ni, mereka boleh pergi dengan individu. Maksudnya bukan secara kumpulan. Berarti kalaulah daripada tuan-tuan semua, perempuan semua ni yang nak pi, katakanlah kami nak pi juga bulan 11, boleh? Tak ada masalah. Katakanlah bulan 10 ni nak pi juga, boleh tak? Saya jawab boleh. Tapi kena pergi secara individu. Bukannya pergi secara berkumpulan. Sebab menggunakan visa bisnes. Bukannya menggunakan visa umrah. Ataupun visa turis, visa pelancong. Jadi yang tu kita kena faham dari sudut visa. Baik, itu yang ketiga dari sudut visa. Berarti kalau kita dengar kata nak pi bulan 11 ada syarikat yang pi bulan 11, yang pi bulan 12, itu mereka menggunakan visa visa bisnes. Dan kalau saya sebut kalaulah jemaah hak dalam ni nak pi juga. Nak pi juga bulan 11. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh urus. Tetapi dia pergi dengan individu. Bukannya dengan kumpulan. Sebab apa? Sebab bisnes, dia mesti dengan bisnes dan juga bayarannya lebih mahal
daripada bayaran. Bisnes pula, harga visa bisnes mencecah RM1,500. Mencecah RM1,500. Kalau haji, visa bisnes mencecah RM8,000. Baik, yang tu berkenaan dengan visa. Yang seterusnya, ada yang bertanya, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Hak yang duit kami yang kami bagi ni hilang ke? Ataupun Zuhud Holiday ni tak mau ambil peduli ke? Tak. Duit yang tuan-tuan dah bagi semua ni, semua ada. Macam saya dah sebut, kami dah buat bayaran pada hotel dan dah buat bayaran pada tiket kapal terbang. Cuma masalahnya bila kita minta balik refund daripada penerbangan dia bagi balik. Cuma saya tak ambil semua. Untuk penerbangan ni saya tak ambil semua sebab saya nak bagi whole supaya saya dapat harga tiket penerbangan esok dengan harga yang saya beli hari tu. Contohnya, sebelum ni saya beli dengan harga seorang pergi dan balik. Contohnya, saya bagi contohnya, pergi dan balik dengan harga RM2,000. Kalau saya ambil balik semua duit yang saya dah bagi dekat MAS, esok bila nak pergi pula, mereka akan jual dengan harga yang baru yang mungkin mencecah RM3,000. Jadi saya tak ambil semua. Saya hanya ambil sebilangan sahaja. Sebab apa saya tak ambil semua? Sebab saya tak mau esok, bila boleh pi esok, jadi saya nak kena, maksudnya jemaah nak kena top up banyak. Harga penerbangan saja mencecah RM3,000. Sedangkan hak yang sebelum ni RM2,000. Yang RM2,000 tu, MAS dah bagi janji kat kita baru ni, dia kata kemungkinan akan on dengan harga tu. Jadi sebab tu saya tak mau. Saya tak mau jadi orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan sebab orang panggil kita orang panggil kalau bahasa peribahasa ni yang pegang tu terlepas. Jadi saya tak mau yang tu. Sebab 300 orang lebih. 300 orang lebih. Jadi saya hanya ambil sebahagian saja. Saya tak mau ambil semua. Kalau saya ambil semua, saya kesianlah kepada jemaah-jemaah yang lain yang memang mereka nak teruskan pergi. Jadi saya tak mau dari sudut tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut hotel. Hotel yang kita dah bayar. Ada jemaah kita kata, pasal apa Ustaz dibayar hotel awal sangat? Tak. Dia kena bayar sebulan sebelum terbang. Sebulan sebelum terbang, kita kena bayar dah hotel kita. Berkata, bukan pi sana baru bayar dah. Yang tu kalau kita duduk di Langkawi, tak apa. Kalau kita buat urusan dengan Arab, kalau kita bawa pi, baru nak bayar, alamatnya kita tak boleh duduk dalam hotel. Jadi kita bayar sebulan sebelum tu, kita dah bayar habis dah. Kita dah bayar habis dah duit hotel. Jadi hotel ni pula, bila kita tanya kepada pihak pengurusan hotel di sana macam mana, dia kata on macam biasa. Esok bila mai, guna balik hak yang kita dah bayar. Kita guna balik yang tu. Bila kita guna balik yang tu, jadi kita selamat. Berarti dengan harga yang sama juga. Dengan harga yang sama. Baik, tu yang tu berkenaan dengan hotel. Dan mereka pun kata, kalaulah nak duit balik, mereka boleh bagi, tetapi dia akan rugi pada kita. Rugi tang mana? Sebab dia bersangkut dengan currency. Bersangkut dengan kadar tukaran wang. Contohnya, masa bulan 2 hari tu kita buat bayaran RM50,000 Malaysia. Bila tukar pi duit ke Saudi, contohlah dia jadi 48,000 Saudi. Dia dah kurang dah di situ. Jadi bila kita nak ambil balik, sepatutnya dia kena bagi kat kita 48,000. Tapi bila dia bagi 48,000 Saudi tu, dia patah balik mai kepada Malaysia,
dia tak sampai 50, silap-silap duit kita hanya dapat 46,000 sahaja. Jadi kita rugi di situ 4,000. Kita rugi di situ 4,000. Jadi sebab itu saya buat keputusan semasa Allahyarham Ustaz Yusof pun ada masa tu. Kami buat keputusan, jadi hotel kita tak akan ambil duit. Sebab apa? Sebab kita tak mau rugi di situ. Baik, selesai. Yang tu berkenaan dengan hotel. Kemudian ada jemaah kata, kalau lagu tu Ustaz, kami ni macam mana? Kalau kami nak ambil duit balik, boleh tak Ustaz? Pasal ada orang kata, apa Ustaz ambil duit, lepas tu sengap. Baik. Kalau kami nak ambil duit, boleh tak? Saya akan kutip nama yang mana betul-betul nak cancel. Sebab kita dah ada list untuk cancel. Dalam 300 jemaah saya yang ada, 300 lebih jemaah yang terkandas hari itu, setakat yang saya duk kira yang nak cancel ni, tak sampai 15 orang. Jadi bila yang senarai yang cancel saja ada dekat saya, maka yang cancel ni saya akan kembalikan duit mereka semula. Tetapi dalam keadaan macam ni, kita pun dah tidak ada pusingan duit nak masuk keluar macam mana. Jadi kita buat bayaran secara ansuran. Kita buat bayar bulan-bulan. Kita bayar balik bulan-bulan bagi orang yang nak cancel. Jadi kita bayarlah setakat mana hak yang kita ada. Contohnya hari tu bila kita minta refund daripada syarikat penerbangan Saudi bagi kat kita balik. Dia bagi full. Saya beli tiket dengan harga 300,000, dia bagi kat saya balik pun 300,000. 300,000. Jadi bila dah dia bagi balik 300,000 dekat saya, jadi saya kena bedak macam mana? Kena bahagi. Yang nak cancel ni banyak mana kita nak bagi balik lah. Jadi kita bagilah seorang sikit. Asalnya yang kita nak buat ni, katakanlah 2 orang nak cancel. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz, saya nak cancel. Boleh tak? Baik, saya akan cancel. Jadi saya akan letak nama dia pada tempat cancel. Cuma kalau nak duit, macam contohlah hari tu bagi 5,000. Contoh, saya bagi contoh je nah. Hari tu kami bagi duit kat Ustaz RM5,000 ni. Saya nak balik RM5,000. Ya, saya akan bagi. Cumanya, saya dah sebut dah, kita akan bagi secara beransuran sehinggalah selesai. Sebab apa? Sebab macam saya sebut tadi, sebab kita pun nak kena bagi ke orang lain sama. Saya tak boleh nak jaga satu pihak dalam masalah yang sama, satu pihak lain saya lepas. Saya tak boleh macam tu. Saya nak kena jaga semua, jadi saya kena bagi semua. Dalam masa yang sama, ni, petugas saya, pekerja-pekerja saya, dalam tempoh COVID ni, mula daripada PKP 1 sampai PKP, sampailah sekarang ni, saya tak buang mereka. Jadi saya kena bagi gaji kat diorang, saya kena pick up juga yang tu. Jadi saya bagilah gaji walaupun tak full, saya bagi seorang setengah, saya bagilah. Seorang sikit, semua ada. Jadi saya bagi, jadi tidak ada masalah. Jadi kita bagilah. Sebab kalaulah ada orang selepas ni dia daftar, contohlah macam guru Ustaz Lutfi ni, ada 5 orang tak mau pergi. 5 orang dia nak cancel. Jadi nak ganti 5 orang yang baru masuk. Maka secara automatik yang baru masuk tu, duit mereka bila mereka bagi, kita bagi balik kepada mereka terus. Sekaligus. Kita bagi sekaligus. Lepas tu Pak tanya, Ustaz, ada potongan tak? Kita potong sikit saja, iaitu pengurusan kita ya. Kita tak potong sampai 1,000, 2,000, tak. Kita hanya ambil pengurusan kita, hak petugas-petugas, hak yang pekerja-pekerja kita yang buat urusan visa dan sebagainya. Jadi kita potong pun tak banyak. Nanti saya kena cek balik yang tu. Baik, yang tu berkenaan dengan ni. Asalnya kita buat macam mana? Kalau ada yang daftar. Baik. Masalahnya Ustaz, dalam tempoh ni adakah yang daftar? Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan yang mendaftar baru nak pergi umrah.
walaupun saya kata tak boleh, yang mendaftar baru untuk nak pergi umrah ni, yang daftar baru sudah mencecah hampir 500 orang yang daftar baru. Cuma hak daftar baru ni saya tak ambil duit. Saya hanya ambil nama dengan nombor telefon. Bila mana mereka nak pi, saya ambil nama, ambil nombor telefon. Ambil nama, ambil nombor telefon. Saya buat macam tu. Jadi bila buka esok, barulah saya akan kontak mereka semula. Ada yang nak bagi duit deposit dah. Deposit 1,000. Tapi saya tak mau terima. Sebab saya nak pegang duit orang tu, dan tu jadi masalah. Saya takut benda ke depan, jadi kita tak tahu. Baik, selesai. Yang seterusnya, ada jemaah kita, dia akan tanya, macam masalahnya Ustaz, memang saya nak pi, tapi dengar kata Mekah ni dia buka setakat umur 70 orang je. 70. Umur 70 ya. Jadi kami ni umur lebih lah. Ada 75, benar 18, daripada 18. Ada anak-anak kami umur 17, ada anak-anak kami umur katakanlah 10 tahun. Jadi macam mana Ustaz yang tu? Baik. SOP untuk Saudi Arabia ni, dia berubah mengikut minggu. Bukan berubah ikut bulan. Dia berubah mengikut minggu. Sebelum daripada ni, Saudi hanya benarkan umur 60 ke bawah sahaja. Tapi sekarang dia dah naik jadi 70. Dan Alhamdulillah dalam minggu ni untuk masuk ke Masjidil Nabawi, dia dah ubah SOP dengan masuk dalam keadaan tidak perlu nak buat tempahan. Kalau sebelum ni nak masuk masjid, dia kena buat tempahan macam kita guna My Sejahtera. Di sana dia ada aplikasi dia. Jadi kita nak kena guna aplikasi tu. Dia macam My Sejahtera. Jadi kalau nak masuk sembahyang dalam masjid, kena buat tempahan. Nak buat umrah, kena buat tempahan. Tapi mula daripada minggu ni, untuk Masjidil Nabawi tak perlu lagi buat tempahan. Masuklah bila-bila saja nak masuk. Dan mungkin boleh jadi di Mekah pun akan berubah kerana dia semakin buka sikit. Jadi kalau tanya saya macam mana keadaan di Saudi, saya akan jawab situasi di Saudi dia akan berubah. Sehinggalah, contohlah saya kata, Ustaz saya umur 73, bolehkah saya pergi? Kalaulah tanya, kalau nak pergi sekarang, maka jawapan dia tak boleh pergi. Tapi kalau tunggu esok nanti, dia akan berubah. Bila dia berubah, kalau tanya, saya akan kata boleh pergi. Sebab dia berubah mengikut keadaan di sana. Dia berubah mengikut keadaan di sana. Itu berkenaan dengan apa nama SOP. SOP di tanah haram. Baik. Kemudian ada orang kata, dia tanya pula, Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau boleh pergi esok, akan ada pertambahan tak duit? Baik, saya nak jawab, berkenaan dengan pertambahan duit ni, memang akan ada. Pertambahan kok mana? Setakat yang kami bincang sama-sama kami ni, pertambahan yang akan ada, yang pertama, bila kita nak pergi, kita kena swab. Bila kita nak balik pun, kita kena swab. Yang hari tu nak masuk dalam surat habak, nak masuk dalam surat habak, kata kena tambah sampai kat 2,000, kat 3,000 tu, lagu mana Ustaz? Saya jawab, mereka buat kenyataan terlalu awal. Itu je jawapannya. Mereka buat kenyataan terlalu awal. Sebab apa yang naik sampai 2,000, ada yang kata sampai 3,000? Kerana mereka kira kos kuarantin di Malaysia perlu sampai 12 hari, mereka kira di hotel. Tiba-tiba baru ni kerajaan buat umum. Kerajaan kata bagi orang yang baru balik daripada luar negara yang sudah cukup 2 dos boleh kuarantin di rumah sahaja. Maka perlukah lagi kos kuarantin tu? Tak perlu lah. Sebab tu saya kata mereka terlalu cepat. Jadi kena tunggu sekejap. Kalau orang tanya saya kata tunggu sekejap. Itu je. Sebab saya nak buat keluar keputusan hak yang betul belum. Saya kata okey, kena naik 3,000. Contohlah saya kata naik 3,000. Siapa yang nak pergi kena bayar 3,000. Kena tambah. Kerana sebab apa? Sebab kuarantin dan sebagainya. Tiba-tiba esok tuan-tuan akan kata, kan hari tu kerajaan dah kata tak nak kena kuarantin, yang dah cukup 2 dos terus balik boleh kuarantin di rumah. Jadi saya nak jawab apa? Jadi sebab tu saya ambil
keputusan. Kalau tanya berkenaan dengan pertambahan duit, pertambahan ni, saya tak boleh nak jawab yang tu. Nah, cuma saya boleh bagi tahu kalau nak kena tambah yang pertama, swab. Swab kita nak pergi tu, satu, nak balik, satu, kemudian kuarantin di Mekah. Kuarantin di Mekah asalnya dia suruh kuarantin 5 hari. Sekarang dah jadi 3 hari dan mungkin selepas ni tak ada kuarantin. Jadi kalau saya jawab sekarang kena tambah 2,000, jadi saya salah. Berarti saya ambil duit orang macam tu lah. Jadi sebab tu saya tak mau nak, sebab saya tak boleh nak bagi tahu banyak mana nak kena tambah. Banyak mana nak kena, banyak mana nak kena tambah. Itu berkenaan dengan pertambahan. Kalau kita nak tambah duit tu banyak mana, saya tak boleh nak jawab. Yang tu saya minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Sehingga kan saya mesyuarat bersama dengan agensi travel umrah yang lain pun sama. Mereka pun kata tak tahu. Masalahnya Ustaz, dia timbul lagi. Masalahnya Ustaz, kami tengok dalam Facebook ada syarikat umrah yang dah iklan umrah. Iklan umrah yang baru. Jadi saya nak jawab balik. Baru ni dalam sidang parlimen, Motek dah jawab yang keluar baru tu, mereka tidak mengikut piawaian. Tak ikut piawaian. Sebab tak tahu banyak mana hak nak kena tambah. Dan bila kita tengok, bila mereka keluar iklan baru pun, mereka buat hak. Mereka buat hak takat 30 orang, takat 20 orang. Mereka pun tak berani. Cuba bayangkan mereka kutip ke orang dengan harga 7,200. Katakanlah takat 30, mereka nak dalam 20 orang. Cuba kalau mereka buka terus. Esok kalau jadi betul lah umrah ni kena tambah banyak, syarikat akan tanggung. Jadi bahaya lagi. Sebab tu saya tak mau ambil risiko. Saya tak mau ambil risiko. Jadi yang tu berkenaan dengan iklan yang baru keluar daripada syarikat lain. Kami dengar Ustaz, Andalusia, kemudian syarikat lain lah, contohlah macam tu lah, mereka bagi duit balik kepada jemaah. Maka saya jawab, yang bagi duit balik kepada jemaah itu ialah jemaah yang grup yang kedua, hak yang saya sebut tadi di awal tadi, ada 2 grup. Satu grup yang kita dah guna duit dia, satu grup lagi yang kita tak guna. Yang tak guna tu memang diberi semula balik. Sebab duit mereka kita tak guna. Macam itulah syarikat-syarikat yang lain. Syarikat-syarikat yang lain, kalaulah tuan-tuan kata syarikat ni bagi duit balik, ya memang mereka bagi, tapi mereka bagi balik bagi jemaah yang belum lagi diguna duit dia untuk bayar hotel, untuk bayar ni. Kalaulah jemaah yang lain, macam hak yang dah hadapi ni, mereka bayar balik, macam saya sebut, mereka bayar macam mana Zuhud bayar, iaitu bayar sekadar ansuran, cara ansuran untuk selesaikan. Untuk selesaikan. Jadi Alhamdulillah Zuhud ni walaupun orang panggil tak banyak, kita tak banyak dalam 300 orang, dan duit yang kita guna tu lebih kurang hampir kepada 4 juta. Hampir kepada 4 juta. 4 juta. Ada travel lain yang mencecah 10 juta. 10 juta. 10 juta ni semua duit dah bayar dah. Ingat nak cari tahu mana duit tu? Sama. Cuma yang mereka bertahan daripada jemaah yang ramai, hanya sedikit sahaja yang tak mau pergi. Yang tu lah. Setakat yang saya sebut tadi, tak sampai 15 orang ni yang nak pergi, yang tak mau, yang cancel ni, yang tak mau pergi ni ialah mereka dah terlampau uzur, kemudian ada yang dah mati. Yang dah mati ni pun ada yang kita dah bagi duit full terus, kita bagi ke mereka. Sebab yang ni kita bukan kerja kita. Memanglah kita pun berharap semuanya masih boleh on untuk pergi. Kita berharap macam tu. Tapi kalaulah tak ada, maksudnya memang kata tak apalah Ustaz, kami ni duduk dalam tempoh PKP ni dengan kerja tak ada apa semua, kami nak duit balik. Saya kata boleh, kita letak dalam senarai list cancel. Jadi kita akan bagi sikit, lama-lama habislah. Ada jemaah kita dalam 15 tu kita bagi sikit-sikit pun dekat-dekat nak habis dah kita bagi. Ada. Bukan kita kata kita tak mau bagi. Kita menilai semua tu, dan kita minta jemaah pun fahamlah situasi syarikat kita. Tambah pula baru-baru ni
ada di kalangan kita, bukan jemaah ni lah, jemaah yang lain, dia serang. Saya tak marahkan jemaah yang main serang dan sebagainya, tak apalah. Dia main serang, main kata duit tipu. Ada yang telefon saya kata macam-macam lah kat saya, tak apalah. Dia kata tipu dan sebagainya, tak apa. Yang tu saya tak ada masalah. Cuma bila kita bagi balik duit kepada mereka, mereka diam. Kokoklah nak kata balik saya minta maaf ke, saya itu, saya ni. Saya tak kisah tu. Cuma masalahnya, dari sudut duit ni kita pun faham. Nah, kita pun faham. Kerana yang ni bukan kita tipu. Memang kita nak pi sangat dah. Dan saya yakin semua kita ni baju dah duduk dalam beg. Baju dah duduk dalam beg nak pi dah. Tiba-tiba kita tak boleh pergi. Yang tu je. Tiba-tiba kita tak boleh. Tiba-tiba kita tak boleh pergi dengan sebab halangan ni. Jadi saya rasa kena faham yang tu satu. Kemudian kalau boleh yang nak pi tu kita sabar sat, insya-Allah. Nah, insya-Allah dalam masa terdekat ni pun saya ada mesyuarat lagi dengan Motek. Motek ni akan buat mesyuarat. Saya akan mesyuarat lagi dengan Motek, Kementerian Pelancongan, nak tahu lagi maklumat yang terbaru yang saya perlu tahu. Jadi berkenaan dengan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak keluar kenyataan. Saya tak boleh nak buat keluar kenyataan sebab saya pun tak tahu macam mana saya nak buat keluar kenyataan. Sebab saya tak dapat maklumat yang betul daripada Kementerian Pelancongan. Tambah pula Kementerian Pelancongan ni dia tukar menteri tu 2 kali lah. 2 kali bila tukar kerajaan ditukar. Jadi kita pun jadi pening bala. Menteri hak sebelum ni dia nak apa ni? Menteri hak ni dia nak macam ni. Jadi kita pun jadi pening bala. Jadi tak apa, kita akan follow Motek ni juga insya-Allah. Cuma yang nak pi tu kita harap bersabar sat, insya-Allah. Nah, kalau boleh pi pun nak berkata ustaz, memang kerajaan benar dah pergi bulan 12. Jadi macam mana ustaz? Saya buat keputusan bulan 12 ni pun saya tak mau pi lagi. Paling awal Zuhur nak pi bulan 1. Paling awal. Sebab apa saya tak mau pi bulan 12? Sebab bulan 12 ni dia akan jadi kucak-kacir. Sebab kita tak tahu SOP di sana tu macam mana, lagu mana dan sebagainya. Jadi saya dah buat keputusan, saya sendiri akan pi dulu bulan 12 untuk tengok situasi di sana tu macam mana, untuk saya bawa balik. Jadi saya akan buat penerangan umrah, nak bagi faham ni, nak guna telefon, nak masuk dalam masjid nak kena guna telefon. Jadi saya sendiri akan pergi dulu ke sana, tengok cara dia macam mana, balik cerita kat tuan-tuan dan perempuan semua. Kalau kata, ustaz dah boleh dah pi bulan 12, kami nak pi juga semua bulan 12. Kalau kita pi, takut nanti jadi caca merbah, last kali ada jemaah yang tak boleh buat umrah. Saya takut itu lah. Sebab ni, tak erti nak guna hak ni, dia pula ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris. Bahasa Melayu tak ada. Nak buat umrah ni kena buat tempahan, kena tempah buat umrah. Tiba-tiba tuan-tuan dan perempuan tak buat tempah, tuan-tuan kena duduk dalam ihram sampai ke balik. Jadi lagi masalah besar. Jadi saya tak mau ambil risiko, seeloknya saya pergi dulu. Saya akan pergi berkurang dalam 2-3 orang lah, dalam 5 orang saya ajak lah. Mungkin Ustaz Lutfi saya ajak sekali kalau dia boleh cuti lah. Jadi saya akan pergi, tengok macam mana situasi dan sebagainya. Kemudian saya nak bagi tahu, hotel saya jamin memang tak ada masalah, kita on macam biasa. Dari sudut hotel tu. Hotel tu kita dapat dah tu pasal kita dah bayar beg dan mereka bagi jaminan kat kita, esok man duduk ya. Macam mana pula ustaz hak lepa kata hotel ni satu bilik 2 orang saja, tak boleh duduk 3-4 orang. Mana ustaz kami ni nak duduk 4 bilik berempat, kami bayar hak bilik berempat ni macam mana ustaz? Lepas tu saya kata dia berubah lagu mana? Hari Jumaat minggu lepas. Kenyataan daripada kerajaan Arab Saudi, mana-mana jemaah yang datang dengan visa turis, dia boleh duduk satu bilik 4 orang. Mana-mana jemaah yang datang dengan visa umrah, dia boleh duduk satu bilik 2 orang. Kita ni visa turis ke visa umrah? Saya akan kaji dulu yang mana lebih baik pada kita. Kalau pada kita baik turis, maka kita akan guna turis.
Kalau baik bagi kita ini apa nama umrah, maka kita akan guna visa umrah. Tapi setakat yang saya nampak, visa turis lebih baik daripada visa umrah. Kalau visa turis tak boleh buat umrah ke Ustaz? Boleh buat umrah, cuma nama saja. Nama saja turis dengan umrah. Sekali lepas kata kalau visa turis tak boleh buat umrah pula. Tak, boleh buat umrah. Cuma nama, dan kelebihan visa turis itu ialah dia multiple. Dia hidup selama setahun. Berarti kita balik, esok kita nak pergi pula pun boleh tanpa kita minta dah visa. Guna visa tu saja. Boleh, tak ada masalah. Yang tu kena faham untuk dari sudut visa. Jadi saya rasa penerangan saya yang tu, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, boleh tinggal nombor telefon. Saya minta Syukri tolong ambil nombor telefon. Nanti saya akan telefon dan maklumkan macam mana sekian. Takut saya tak boleh jawab sebab saya tak ada data dekat saya. Data ni ada di pejabat, saya duduk di Kedah. Jadi saya duduk ingat minggu depan lah saya baru nak pergi ke Kedah. Ke Puchong. Dengan keadaan ni, pejabat kita, saya maklumkan kepada tuan-tuan perempuan, pejabat kita ni kita masih tutup sebab kita tak boleh buka. Dia kena fasa ketiga baru boleh buka. Jadi kalau tuan-tuan telefon pejabat, memang tak ada orang angkat. Kalau ada orang angkat tu, silap-silap Allah Wallahualam lah siapa dia angkat. Pasal memang tak ada orang di pejabat. Takut Ustaz Yusof lah angkat. Tak. Tapi kalau memang di pejabat, tak ada orang. Kalau tuan-tuan nak telefon, tuan-tuan telefon terus ke orang. Telefon ke handset saya. Nak telefon ke Ustaz Ustaz Lutfi, Cik Syukri. Jadi bila telefon tu memang hak yang ni orang betul, hak orang hidup jawab. Tapi kalau telefon nombor pejabat, kalau ada orang angkat tu, kena pergi mandi bunga lah. Itu dia lah. Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Sebelum kita buka untuk soalan, tunggu Ustaz. Jadi saya terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Syuari yang telah memberi penjelasan sepanjang lebar kepada kita berkaitan dengan pengurusan umrah yang kita sama-sama dapat dengar sebentar tadi, situasi yang kita masih tertanya-tanya. Namun begitu, saya yakin dalam hati tuan-tuan ni semua, setiap orang ada soalan masing-masing. Sebelum saya nak buka untuk soalan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan, kita sebagai jemaah umrah ni perlu bersedia dari sudut kewangan, dari sudut kesihatan, dari sudut keselamatan kita. Dan yang keempat, dari sudut kita perlu setiap orang jemaah kita ni ada telefon pintar, smartphone. Kena ada smartphone setiap orang. Tak kira lah Kak Bedah ke, Kak Som ke, Kak Tun ke, dia kata kami duduk di kampung, duduk guna telefon picit-picit ni Ustaz weh. Picit-picit di kampungnya, dan pergi Arab Saudi, dia memang nak kena buat tempahan macam Ustaz kata, selagi tak berubah. Jadi macam contoh malam ni, kita buat aplikasi Maya dalam Google Meet ni pun, kita menggunakan telefon smartphone. Masing-masing semua kena ada lepas ni. Jadi saya habaq awal ni supaya kita dan himpun duit dulu, takdir kata bulan 1 kita dah berangkat pergi, kita dah buat persediaan dari sudut tu. Itu untuk makluman awal. Jadi saya harap apa yang Ustaz Syuari bagi tahu kepada kita tadi, kita dapat penjelasan apa yang terbuku di hati kita. Dan seterusnya saya buka untuk soalan. Cara dia macam ni, tuan-tuan sebut nama supaya Cik Syukri nanti di sana dia boleh catat siapa dia yang tanya soalan tu. Kemudian kalau mungkin soalan yang Ustaz Syuari tak dapat jawab pada malam ni, kita akan hubung balik orang yang bertanya soalan tersebut. Okey, jadi saya buka untuk soalan. Tuan-tuan sebut nama. Contohnya saya Salma. Saya nak tanya soalan Ustaz. Okey, teruskan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Siti, isteri kepada Zaidi. Ya. Nak tanya Ustaz, saya mengandung. Sekarang dah 3 bulan kan? Ya. Kalau jangka untuk pi macam bulan 1 kan? Ya. Kandungan saya tu macam dah sarat dah sebab saya kembar. Kandung kembar. So doktor jangka bersalin 30 hari bulan 3. Ya. So doktor jangka tak ikut dia lah sebab mungkin kembar di awal kan? Ya. Macam mana tu Ustaz? Baik. Untuk yang katakanlah macam ni,
katakanlah kita jangka kita nak pergi bulan 1. Tiba-tiba ada jemaah yang tidak boleh pergi ke bulan 1. Jadi macam mana kami ni Ustaz? Yang tu jangan risau, kita akan pergi juga tapi mereka pilih tarikh selepas daripada tu. Masalahnya Ustaz, kami pergi keluarga kami duk ada 5 orang. 5 orang pun boleh pilih tarikh selepas pada tu. Jadi tak ada masalah. Maksudnya kita boleh bawa selepas pada tu pun kita boleh bawa pergi selepas daripada tu. Maksudnya tak semestinya bulan 1. Tak semestinya esok katakanlah guru Ustaz Lutfi ni kita nak bawa bulan 1, saya akan minta Ustaz Lutfi untuk tanya grup dia. Siapa dia yang boleh pergi bulan 1? Ada orang dia tak boleh pergi, contohnya macam bulan 1 ni tak cuti sekolah, contohlah. Tak cuti sekolah. Jadi macam kami ni cikgu-cikgu tak boleh dah. Cuti sekolah kena tengah bulan, tengah ni bulan 5, contohnya lah bulan 5. Jadi kami nak pergi bulan 5, maka kita akan himpun grup Ustaz Lutfi hak nak pergi bulan 5 ni, mereka akan pergi bulan 5. Yang mana boleh pergi bulan 1, kita bawa pergi bulan 1. Macam tu lah. Wallahu a'lam. So kalau anak macam nak tambah lagi 2 anak tu boleh lah? Boleh, tak ada masalah. Tambah lagi, kita mau, hak tak mau tu kurang. Okey. Ya, insyaAllah tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain ya. Ya. Okey Ustaz, saya tanya untuk yang hari tu package kiranya macam ni, mak kakak ipar saya cancel untuk pergi sebab dia dah tua. Okay. Lepas tu saya nak gantikan dengan kawan saya, boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak ganti, kena maklum siapa dia, nama apa, kita akan ganti insyaAllah. Okey, nanti saya maklum pada Ustaz Lutfi lah. Ya, Lepas tu yang baik. kedua, ni saya nak tanya Ustaz lah. Tadi Ustaz ada mention yang pasal kalau katakan kita nak pergi dengan visa business kan? Ya. Adakah Zuhud boleh uruskan semua? Ya, Saya Zuhud boleh uruskan semua. Cuma masalahnya kita kena pergi individu lah. Maksud saya faham, individu tu maknanya kita pergi sendiri dan di sana nanti adalah orang yang bawa semua. Di sana kita akan ada, maksudnya petugas kita di sana pun ada, dia boleh tolong ambil pos semua, tak ada masalah. Oh, maksudnya di sana tak ada orang urus lah. Tak, maksud saya nanti tak apa, nanti saya PM dengan Ustaz ni lah kot Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. Warahmatullahi ya. Saya Puan Nurul. Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan umur untuk join umrah tu sebab anak saya sekarang ni umur 4 tahun dengan 3 tahun. Untuk tahun depan macam mana untuk budak-budak? Dia untuk umur ni setakat sekarang yang daripada Saudi dia dah bagi takat 18 ke atas. Sebab apa? Sebab 18 ni dah cucuk vaksin. Itu. Jadi sekarang ni bila Malaysia dah benarkan pelajar sekolah hari ni kan dah 17 ke bawah, 17 sampai umur 12 kah? Dah mula cucuk. Jadi kemungkinan selepas ni dia akan ada perubahan. Dia akan ada perubahan dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dari sudut umur. Jadi kita kena tunggu sampai katakanlah esok nak pergi bulan 1 ni, katakanlah dia benarkan umur 4 tahun dan sebagainya, jadi kami akan maklum kata boleh pergi. Jadi tak ada masalah tu. Okey, maksudnya setakat ni tak boleh lagi lah. Setakat sekarang ni umur 18 ke atas. Okey, yang umur paling tua Ustaz 70 ya? Yang paling tua umur 70, tapi bila saya sembang dengan kedutaan kata kalau umur tu 72, 73 pun try selit tengok. Dia kata selit. Maksudnya kalau dia keluar visa boleh pergi. Okey. Ya. Okey, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Saya suami Siti Radiah tadi lah. Saya nak Ya. tanya okey, anak saya ni umur yang paling kecil 5 tahun lah sekarang. Lepas tu dalam perut tu ada 2. Okey. Okey, lepas tu yang tua umur baru tahun depan 11 tahun lah. Okey. Okey, tu nak kena tunggu daripada kedutaan Arab Saudi kan. Ya, betul. Okey, lagi satu tu manakah isteri saya katakan dah dapat pergi bulan 1 ni, Ya. tiket boleh upgrade tak? Pergi ke business class ke Boleh. class? Boleh. Maksudnya nanti maklum kata kami nak upgrade. Jadi kita akan upgrade. Okey, itu saja. Baik.
Dia bagus ni. Ustaz, ni apa lupa nak tanya tadi. Sebab bayaran dah buat tadi untuk apa budak tu. So bayaran tu dia macam mana? Untuk anak Bayaran 2 orang tu. yang 2 orang tu kalaulah okey contohnya kak dengan abang boleh pi, anak tak boleh pi, contohlah saya bagi macam tu kan. Ya. Boleh pi. Jadi hak anak ni kita akan pulang balik duit lah. Macam tu je. Okey. Terima kasih. Ya, nanti kita akan tanda insya-Allah. Okey, terima kasih. Bagi hak yang apa nama pasport yang nak mati pun kita dah asing dah semua. Jadi ada orang tanya macam mana ustaz pasport kami kan dah bagi, betul tak? Jadi macam mana ustaz pasport kami ada yang mati dan sebagainya. Saya nak jawab macam ni, pasport ni kita tak boleh bagi by post, bahaya. Mau tak mau pasport yang mati dan sebagainya kita kena pi bagi terus by hand. Kena pi bagi dengan tangan. Tak boleh post. Bahaya. Sebab satu banyak. Bila dia banyak, macam hak yang guru Ustaz Lutfi, ada pasport tu dekat saya lepas dah bagi. Cuma hari tu saya telefon Ustaz Lutfi, saya nak pergi hantar pasport tu kat Ustaz Lutfi. Masalahnya tiba-tiba di Alostar dia jadi PKPD. Menyebabkan saya tak boleh nak bagi pasport tu kepada Ustaz Lutfi. Jadi pasport tu memang ada dekat saya. Cuma saya kena bagi by hand. Tak boleh orang panggil apa Allah Muhammad, tak boleh berkata ustaz post, bahaya. Satu post tak mau terima. Berkata tak apalah. Ada orang dia ajak kami, dia kata jangan tulis pasport, tulis benda lain. Masalah kalau dia buka yang tu jadi masalah lagi besar kat kita. Dia pasal mengandungi pasport. Jadi pasport ni kalau siapa yang nak tolong maklum. Contohnya maklum kat Ustaz Lutfi, saya nak pasal pasport saya ni nak mati. Jadi hak yang Kuala Lumpur akan turun main ke Kedah, mereka akan bagi kat saya akan bagi kepada Ustaz Lutfi akan bagi. InsyaAllah. Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Ada lagi soalan. Banyak soalan nak tanya sebenarnya tu. Tapi bila dengar penjelasan Ustaz tadi, dia macam hilang lah soalan tu. Silakan tuan-tuan perempuan tanya. Semua masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya Rohayu. Ya. Saya nak tanya yang umur tadi ni yang Ustaz kata 70 macam tu, lebih sikit lah 72. Kalau lebih lagi banyak sampai 76 tu macam mana? Saudi kata selit. Saudi kata selit. Ya. Maksudnya. Ya baik. Kalau Ya. Ya, maksud saya macam ni, kalau kata yang tu mak saya yang nak pergi dengan anak-anak dia lagi, dengan macam ada lagi 6 lagi yang macam kami 6 orang ni macam sanggup lah. Ya. Nak insya-Allah lah macam ringin nak bawa mak dan rasa macam boleh lah nak bantu kan. Boleh tak yang tu gunakan sebagai sokongan lah untuk nak selit tu. Ya, betul. Jadi saya selit. Selit tu dia akan pertimbangkan. Lalu dia akan bagi ya. Cuma saya pada saya lah, saya duk rasa sampai setakat bulan 1 ni untuk pergi umrah ni tak ada had umur dah. Pada saya lah. Sebab dia sekarang Saudi sedang menurunkan SOP dia. Jadi kita akan tunggulah, follow sikit demi sikit insya-Allah. InsyaAllah dari yang kalau Saudi ni, saya nak bagi tahu dia per minggu. Dia Saudi ni dia ubah SOP dia setiap minggu. Kalau saya nak maklum setiap minggu, jadi tuan-tuan akan pening kepala. Jadi lebih baik saya umumkan dekat-dekat nak pergi esok macam mana. Yang itu lagi cantik. Itu. Wallahualam. Okay, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada soalan lagi? Ustaz Lutfi semua masuk ke? Yang masuk ni ada contohnya macam satu keluarga macam Cik Zaidi tadi kan. Dan dia ada anak dia 3 orang. So anak tak masuk lah daripada jumlah semua ni. Ada yang ketua keluarga, ada yang seorang, ada yang individu dan ada yang mewakili keluarga. Macam itulah. Okey. Baik. So, jadi kita ada pun ramai jugalah, daripada ramai-ramai tu ramai kita ada. Ya, baik. Okey, silakan. Saya teruskan soalan sebab bukan senang. Tuan-tuan nak boleh ada soalan yang tuan-tuan nak tanya sendiri ni. Ada banyak lagi terbuku. Jangan segan untuk bertanya. Silakan. Silakan. Boleh tanya. Boleh tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Saya Normalina tanya, tempoh umrah tu masih sama ke ataupun dipendekkan ke macam mana? Sekarang kita buat masih sama 12 hari.
Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwan. Ya, Baik. Ustaz Sazwan. Ustaz. Kita nak tanya macam mana sebab semua clear dah kan? Tapi dah suruh tanya, kita tanya api ya. Okey, baik. 12 hari tu kan. Ada yang kuarantin di Saudi tu termasuk dalam hari tu ke ataupun ekstra hari tu? Baik. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua macam macam saya sendiri, saya lupa. Saya punya pasport tu mati bila tak tahu. Jadi adakah ada orang tertentu akan tolong saya mok satu-satu ke macam mana ke? Maaf sana. Terima kasih. Ya, baik. Sekejap nah. Baik. Untuk apa nama kuarantin ni, sebab saya sebut dah, kuarantin ni yang di Saudi ni dia akan jadi apa nama dia akan jadi 3 hari. Kemungkinan 3 hari di Saudi. Dan apa nama maklumat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maklumat berkenaan dengan kuarantin ni yang terbaru yang saya dapat ni, kemungkinan tidak akan ada kuarantin. Itu yang saya tak boleh ni. Kalaulah dia ada kuarantin, berarti dia akan ada pertambahan. Berarti kita 12 hari lah. Pertambahan kuarantin tu lain. Sebab bila kita sampai, kita bukan masuk ke Mekah, kita akan masuk ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan masuk ke Jeddah dahulu. Kita akan masuk ke Jeddah dulu. Okey, yang tu berkenaan dengan kuarantin. Kalau kena kuarantin. Jadi saya ni bila saya sembang dengan apa nama wakil-wakil kita semua baru-baru ni, saya bagi satu cadangan, kita tak akan masuk ke Mekah dulu. Kita masuk Madinah dulu. Sebab apa masuk Madinah dulu? Kita takut kalau kita masuk ke Mekah dulu, kita kena kuarantin. Kita kuarantin dalam keadaan berihram. Jadi lagi payah. Lagi jadi payah. Jadi kita nak tengok baik kita masuk ke Madinah. Jadi bila kita masuk ke Madinah, kita tak pakai ihram. Jadi kita lebih selamat. Tu. Jadi untuk yang pasport yang tak tahu mati bila ni, sebenarnya kita dah ada catatan dah. Setiap jemaah kita semua kita dah ada catatan pasport dia orang ni mati bila. Dan ada pasport yang nak kena kembalikan tu pun kita dah letak sebelah. Jadi hak yang sebelah tu yang kita nak kena kembali tu kan, staff kita akan turun pergi bagi. Sebab apa? Sebab kalau pasport mati, dia mesti, walaupun dia tak mati, katakanlah bulan 1 dia nak pergi, pasport tu mesti hidup 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Jadi kalau tak cukup 6 bulan ke atas, tetap kita letakkan dia sebelah dan kita akan berikan kepada jemaah untuk selesaikan tang pasport tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ustaz, minta Ya. maaf. Saya tanya soalan ni mungkin bukan berkaitan dengan pasal halangan-halangan kita. Saya cuma nak confirm balik dengan package kita ni kan. Ya. Saya difahamkan dulu package kita ni, kalau saya salah, Ustaz betulkan ya. Ya. Package kita ni hari tu kita ada di Mekah di Hotel Pullman dan kita ada di Madinah. Lepas tu Ya. yang saya fahamkan, di Mekah kita tak ada package makan untuk lunch Yang kita ada hanya package yang saya faham lah. Kita hanya package sarapan. Betulkan saya kalau saya salah? Saya nak confirm balik je. Ya. Di Mekah kita hanya ada sarapan. Bagaimana untuk lunch dengan dinner? Lunch dengan dinner ni yang sebelum ni jemaah akan beli di bawah tu. Di bawah hotel tu ada makanan. Mereka akan beli. Tetapi kalau kita minta tambah untuk Zuhud sediakan, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tambahan lah ya? Ya, betul. Kalau di Madinah full 3 kali. Mungkin sebabnya kita tak mau susah-susah, kita nak disediakan semua.
Boleh Ya kan? betul. Boleh, tak ada masalah. Nanti cuma maklum, katakan saya nak full board, maka kita akan uruskan full board tu. Okey. Lepas tu hari tu ada Zuhud ada offer untuk kita kalau kita nak ambil business class kan? Ya, Business class tak salah. Okey, kalau kita nak upgrade lagi boleh ke? boleh, Kita tak ada masalah. Okey. Itu je lah soalan saya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Yang dah mati pasport tu, insya-Allah saya akan kerahkan petugas-petugas saya, ahli-ahli pejabat saya tu, insya-Allah dalam masa terdekat ni saya ni pasal Selangor baru fasa 2 Dia tak masuk fasa 3 lagi kan. Baru fasa 2 insya-Allah lah. Yang duduk di Kuala Lumpur tu mereka boleh. Jadi Ustaz Encik Syukri boleh selesaikan di bahagian sana insya-Allah. Tu ada Encik Syukri, ada pin kan nombor telefon dia di situ. Tuan-tuan boleh rujuk terus untuk urusan dengan pejabat lah, terutamanya macam pasport tu kan. Encik Syukri ada tag nombor telefon dia tu. Nanti saya akan tag balik dalam grup insya-Allah. Okey. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas penerangan yang jelas, yang clear. Ya. Saya Ustaz Sabri dari Kupang. Ya. Jadi cuma nak tanya lah kan, kalau kita kata kita pergi biasa tu berapa kali nak buat umrah pun boleh. Ya. Zakat SOP lah ni. Lah ni masih lagi Saudi ada hak kan untuk register bila kita nak buat umrah tu berapa kali kan. Ya. Agak-agak Ustaz dan jangka masa kita ni pun dia akan gunakan keadaan yang sama juga. Nak buat umrah kena register dulu untuk nak buat umrah. Ya, betul. Jelas Mazin. Ya. Jadi kalau macam kita nak pi, macam saya katalah, kalau kita dah pi, kita dah buat satu kali umrah. Kita nak buat lain pula, kita kena guna hak ni lah. Kena tempah guna dia panggil I'tamarna. Aplikasi tu nama I'tamarna. Jadi kalau kita nak buat umrah yang berikutnya, kita kena tempah. Jadi katakanlah saya nak buat, contohlah saya dah buat dah hari ni, esok tak mau buat, lusa saya nak buat, kena tempah I'tamarna. Jadi lusa tu kita boleh buat pula umrah. Yang penting kena buat tempahan. Bila kita tempah, dia akan naik kod. Kod tu lah kita akan guna untuk masuk ke dalam masjid untuk buat umrah. Jadi kalau kita ni kalau kita rajin nak buat sampai 3-4 kali, boleh, tak ada masalah. Yang penting kena buat tempahan melalui aplikasi I'tamarna. Itu je. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidah. Ya. Nak tanya, kalau macam contohlah husband saya dia macam nak pergi juga kan. Hari tu dia tak register pun. Boleh tambah lagi ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu macam adik saya umur 14 kan. Dia kena bawa ni macam kena ada abah ikut kan. Dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Baik, kalau kau nak guna visa turis, tak perlu mahram. Boleh dah sekarang. Okay. So kalau Ustaz memang nak guna visa turis lah Ya, saya nampak visa turis ni dia lebih menguntungkan jemaah. Okay. So kalau nak tambah tu bila macam last lah bagi tahu Ustaz? Kira macam contohnya saya buat umum kata boleh pi tu, lebih kurang dalam sebulan tu masih sempat lagi insya-Allah. Okay. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman. Ya. Nak tanya, apakah kita boleh berulang-alik menunaikan fardu di Mekah tu macam biasa, macam umrah-umrah seperti dulu kan? Maksudnya semayang. Tidak ada halangan. Semayang waktu. Semayang pun kita kena tempah. Kalau ni nak semayang pun payah kena tempah. Tempah tu Mana macam mana? Dia macam ni. Dia tempah ni, contohnya macam kita nak semayang esok. Hari ni kita kena tempah dah. Nak semayang maghrib, nak semayang semua kita kena tempah. Yang tu kita serah kepada package kot noh untuk menempah.
dia sebab tempah tu dia kena guna ni telefon kita, dan setiap telefon kita ni akan naik nama kita. Oh begitu. Sebab tu apa nama, bila balik nanti kalau contohlah bulan 12 ni saya balik, saya nak kena cerita dekat tuan-tuan perempuan semua macam mana cara nak tempah apa semua. Jadi kita kena tempah boleh masuk. Tapi setakat baru ni yang di Madinah tak perlu tempah dah, masuk lah walaupun kita tak tempah. Jadi saya rasa yang Mekah pun kemungkinan akan buka juga macam tu, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Ada soalan lagi? Ada yang tanya, kan apa Saudi, apa nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membenarkan dua jenis vaksin. Vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca. Vaksin Sinovac ni tak boleh Ustaz. Macam mana pula ni? Baik, vaksin Sinovac, siapa yang cucuk vaksin Sinovac, dia kena cucuk vaksin yang ketiga. Maksudnya kena cucuk yang ketiga ni, dia ambil Pfizer. Yang tu tak ada masalah, yang tu kita boleh cucuk selepas pada ni. Selepas daripada ni, kalau kita nak pi, kita boleh cucuk Pfizer. Pfizer pun tak banyak. Dia hanya orang panggil apa? Dia panggil apa lah ni? Vaksin penggalak. Jadi bagi galak lah sikit. Macam tu lah. Vaksin penggalak dia panggil. Yang tu. Dia panggil booster. Booster. Jadi vaksin dari sudut vaksin ni, Sinovac dibenarkan pergi, tak ada masalah. Cuma dia kena cucuk yang ketiga. Itu saja. Itulah nak tanya juga, jemaah semua dah ambil vaksin ke? Ada yang dah ambil ke? Ada yang belum? Dah komplit? Semua dah ambil lah ni. Ambil kan? Semua Alhamdulillah. Alhamdulillah nak masuk ketiga dah. Lain macam itu. Lain macam punya galak tu. Kalau nak tambah orang, bayaran dia tu kita kena tunggu ni sekejap lah. Apa nama yang saya sebut tu lah. Sebab saya nak maklum macam ni lah. Saya nak buat, untuk yang dah buat bayaran ni, yang dah buat bayaran ni, kalau nak tambah pun mereka tambah sikit je. Sebab apa nama pakej untuk mereka ni tak sama macam hak yang baru. Jadi jemaah baru harga lain, jemaah ni harga lain. Cuma sebab tu saya nak orang panggil apa, nak continue yang ni saja. Saya nak continue yang ada saja, insya-Allah. Jadi kalau ikutkan jemaah saya ni, hak yang tersangkut ni duk ada 300 orang lebih. Jadi saya nak bawa hak ni dulu. Yang nak tambah tu macam hak yang dalam guru Ustaz Lutfi ni ada macam hak tadi nak tambah-tambah tu pun insya-Allah lah kita akan maklum dari semasa ke semasa, insya-Allah. Ustaz. Ya. Hari tu sebelum nak pergi umrah kan kita kena cucuk kan? Ya. Lepas tu tempoh untuk yang cucuk tu lah. Dia ada tempoh dia tak? Dia setahun. Dia ikut kita cucuk tak mana. Dia ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, ada setahun. Cuba cek balik. Lepas tu kalau mati kena cucuk balik nak pergi ni. Cucuk balik kan saya tanya. Mati tak boleh pergi lah. You know cucuk kita lah. Cucuk vaksin umrah lagi, cucuk Pfizer, Sinovac semua lagi. Lama-lama kembang itu. Sabar, nanti kalau ada expired kan nanti KKM dia akan jadikan maklum balik lah lepas masa ke masa, dan juga kita pun akan maklum kemudian lah macam mana keadaannya. Masa ni kita ikut dulu apa yang ada. Benda ni dia akan berubah-ubah lah, dia tak menentu. Setiap masa dia akan berubah-ubah, tu je lah abang. Contohnya macam Ustaz Syuaib cakap kan tadi, contohnya di Mekah, dalam keadaan semasa sekarang ni kita kena pakai apps tu, Etamania dan Tawakalna kan. Kemungkinan Januari tahun depan benda tu semua tak ada, back to normal. Alhamdulillah rezeki masing-masing. So kita sekarang duk fikir susah ni nak pergi sekarang, sebab kita fikir dalam keadaan semasa, dalam keadaan sekarang memang kita akan nampak susah. Bulan depan akan berubah, besok pun kita akan berubah. Kita tak tahu benda apa nak jadi akan datang. So jangan kelang kabut lah, kita relax dulu, kita tenang sampai masa time kita nak pergi, baru kita tengok keadaan dia macam mana. InsyaAllah benda tu akan berubah, dia akan berubah-ubah. Saudi pun dia tak nak menyusahkan jemaah. Kalau dia menyusahkan jemaah yang nak datang, orang pun pergi.
Sebab diorang pun memang dah rugi kan. Sebab pendapatan diorang adalah melalui umrah. So diorang pun tak nak rugi dengan keadaan rakyat diorang susah. So diorang akan nak menyenangkan. Cuma peraturan WHO tu dia nak yang macam tu kan. Sebab dia nak protect benda ni tak nak jadi merebak lagi teruk. So keadaan dah stabil, insyaAllah nanti dia akan back to normal. So jangan risaulah, jangan kita rasa sebab kita duk risau dalam keadaan semasa ni susahnya. Akan datang dia akan berubah. Itu je saya nak beritahu Sabar dulu. Satu lagi Cik Sukri, saya tambah sikit lah. Kerisauan kita ni kerana kita suka dengar cakap orang, berita palsu. Ya, kita betul. tidak mendengar penjelasan yang sebenarnya daripada syarikat dan syarikat. Mungkin medium seperti ini, contohnya Google Meet ni, mungkin kita boleh buat lagi selepas ini untuk bagi penjelasan semua. Sebab bila kita dengar, oh syarikat ni lagu ni, syarikat ni lagu ni, kita nak pergi dengan zuhud, tapi kita dengar syarikat Andalusia. So jadi yang tu lah yang akan menggusarkan kita hak ni tak kena, hak ni tak kena, macam-macam lah kita akan rasa macam tu. Itulah sedikit penambahan. Penambahan. Kita dengar yang sahih daripada Ustaz Syuari dan Cik Syukri lepas ni, kita mungkin boleh bagilah kita bagilah nombor Ustaz Syuari dengan Ustaz Syukri kepada jemaah-jemaah ni. Mereka ni pun jemaah kita ni pun dah memang confirm nak pergi, sebab daripada kita buat pada malam ini lebih kurang 50 orang ke atas lebih ni, kat 60 orang ni tak ada seorang pun yang bunyi untuk tarik diri, semua nak pergi. So jadi ini medium yang mendekatkan kita lah. Bagi saya, kita terimalah berita-berita yang sahih dan bersabar macam Syukri kata tadi ni. Terima kasih. Okay. Ada soalan lagi tak kan? Program ziarah seperti biasa lah? Ya, program ziarah seperti biasa. Tak termasuk taif lah? Taif tu kita tak pasti lagi macam mana kebenaran daripada Arab Saudi. Mereka benar ataupun tidak. Kalau benar, memang kita pergi. Okey, insyaAllah. Ya, baik. Berkenaan dengan program umrah ni, seperti yang tuan-tuan duk highlight tadi tu, dia setakat ni kita akan follow macam mana yang dalam program yang kita nak buat lah. Tapi akan datang ni, tapi dalam keadaan semasa sekarang ni, kalau di Saudi memang dia tak bagi buat lagi lah. Sebab dia takut penularan COVID ni lagi teruk kan. So dia akan kontrol dulu. Tu saya cakap tadi, akan datang nanti kita tak tahu apa nak jadi. Mungkin dia akan dah jadi biasa benda ni. Dia jadi endemik. Endemik ni dah keadaan tu macam sesama ke apa semua kan. So kita kena tengok keadaan semasa daripada semasa yang keadaan akan datang. Benda tu kan berubah-ubah. Dia tak akan jadi hari ni dia akan bawa sampai tahun depan, tak. Dia akan berubah-ubah. Dia akan lagi menyenangkan kita. Tapi yang penting vaksin tu kena ada lah. Itu requirement dia orang. Kena completekan vaksin. InsyaAllah saya rasa dalam Malaysia semua dah complete. No problem kan. Okay, boleh teruskan dengan soalan. Tuan-tuan yang ada soalan, kita ambil masa lagi lebih kurang dalam 5-6 minit lagi kalau ada soalan. Kalau tak ada, sekali kita nak buat ni lah, penggulungan lah, kita nak buat kesimpulan. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan, kita bagi masa lagi insyaAllah. Kok ada wakil-wakil kita daripada Alok Besar sana. Kita pun ada ramai jemaah di situ di belah Alok Besar. Kalau ada soalan nak tanya, kita juga ada satu keluarga yang ramai pi, iaitu keluarga Encik Zulkifli. Dia ada Cikgu Nur Rehan sini dan kita ada adik-beradik mereka ramai juga. Cik Al-Mujani, kalau ada soalan silakan. Dah habis apa soalan Ustaz Syuari? Apa? Soalan ni kadang-kadang dia ni, apa kalau nak tanya tu boleh tanya anak tu, insyaAllah boleh telefon saya. Nanti Ustaz Lutfi bagi nombor telefon lah. Boleh Ustaz, saya akan bagikan nombor telefon semua insyaAllah. Bagi nombor telefon saya. Cuma saya ni masalahnya kalau telefon, jangan telefon waktu maghrib dengan pukul 12 tengah malam lah. Selain daripada itu tak apa. InsyaAllah. Jangan maghrib dan tengah malam. Yang lain tak apa. InsyaAllah. Lepas tu kalau telefon tak angkat tu boleh WhatsApp tak no? Boleh WhatsApp. Kalau tak angkat boleh WhatsApp. Baik. Okey, yang ni ada satu soalan lah. Ada bertanya berkenaan dengan vaksin. Suntik ke perlu ke tak perlu. Kalau
kita nak masuk negara orang. Bila kita nak masuk negara orang, kita kena ikut peraturan negara orang. So kalau dia orang tetapkan vaksin tu yang jenis Sinovac, AZ dan Pfizer, bermakna kita kena follow lah. Dia ada lagi satu, Moderna ke apa dah? Dia ada 4 tak silap saya, 5. Johnson. Dengan Moderna kan. Berarti kita kena follow. Kalau kita tak follow, payah sikit lah. Dia akan jadi dia akan jadi lambat, dia akan jadi macam-macam soalan. Pak Arab ni tahulah perangai dia macam mana kan. So kita follow, kita nak permudahkan. Kena cucuk juga. Vaksin ni yalah, nampak dia macam tak perlu tapi dia menjadi satu keperluan kan. Dia nak protect kita sebenarnya, usaha kita nak protect diri kita je. Okey, ada tanya pasal swab tu. Swab tu nak pergi pun kena, nak balik pun kena. Cuma yang dari segi ni depa kata swab ni kemungkinan kita boleh guna kit tu saja. Kit. Orang panggil apa Ustaz Lutfi? Silver apa? Silver. Guna kit tu je. Kita boleh guna kit tu saja. Tapi yang tu kita kena tunggu sekejap kelulusan daripada kedutaan. Kemungkinan tak perlu nak swab masuk hidung apa semua, tak ada dah. Kita hanya guna kit tu saja, murah. Kit tu baru yang baru ni kali bawa turun jadi RM19 lebih lah. Ya, 19. Ya, jadi kit tu kita akan guna. Cuma di Saudi tu kita tak tahu macam mana. Jadi pergi pun kena, balik pun kena. Kalau dengan Saudi Airline, dia bagi hanya klinik-klinik yang tertentu saja untuk buat swab test. Sekarang ni Saudi Airline punya peraturan. Benda tu saya rasa dia dah berubah lah, yang mula-mula bulan, tak silap saya awal bulan September tu je buka kan. Saudi hanya klinik tertentu saja boleh pergi buat test di Kuala Lumpur. Mungkin lepas ni dia tak ada masalah dah. Bila benda semua dah okey, dah jadi normal, kita pun dah boleh kontrol, swab test mungkin tak perlu kot. Ingat kita pergi Januari tahun depan. So yang sekarang ni memang kena swab test. Mungkin besar tahun depan tak payah swab test, insya-Allah. Ada yang tanya berkenaan dengan vaksin Sinovac. Lepas tu nak kena ni juga ke untuk Allahumma salli Muhammad hak yang Pfizer tu. Yang tu kita mengikut kepada kerajaan Saudi. Dia ikut kerajaan Saudi sebab kerajaan Saudi ni dia kata dia boleh terima Sinovac tapi dia perlu kepada cucuk yang kedua. Cucuk yang ketiga. Cucuk yang ketiga ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada kita cucuk Pfizer atau AstraZeneca. Jadi yang tu kita tunggu Kementerian Kesihatan dulu. Yang tu memang kita kena tunggu Kementerian Kesihatan. Nanti dia akan maklum, barulah saya akan maklum kepada jemaah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lagi Siti, saya confused pasal cucuk. Maksudnya tadi mungkin cucuk yang vaksin umrah tadi dengan vaksin coronavirus ni. Adakah nak kena cucuk dua-dua? Macam mana tu maksud dia? Dia vaksin vaksin coronavirus yang tu Saudi untuk vaksin umrah ni, vaksin umrah ni dia akan bagi satu buku kat kita. Satu buku bila kita cucuk tu dia akan bagi satu buku kat kita. Buku tu warna putih. Yang tu dia panggil vaksin umrah. Vaksin umrah ni kita cucuk dengan sebab supaya kita tak ambil penyakit di sana. Kuku panggil penyakit kuku kaki. Penyakit kuku lah. Yang main daripada binatang tu. Lepas tu kita tak sesama dan sebagainya. Jadi sebab tu kita cucuk vaksin umrah. Dia panggil vaksin umrah. Vaksin tu tak ingat nama apa, saya tak ingat vaksin tu. Tapi kalau pergi ke kedai, ke klinik, kita sebut vaksin umrah. Vaksin umrah tu jadi kita cucuk dia. Dia cucuk tu pula, dia bertahan, ada yang kita cucuk dia bertahan setahun. Ada yang bercucuk dia tahan 3 tahun. Ada dia cucuk dia bertahan 5 tahun. Jadi kita kena tengok balik pada buku kita tu, dia cucuk tu sampai bila. Yang tu dia panggil vaksin umrah. Vaksin umrah ni dia kalau ikutkan
dia ikut mood Pak Arab di lapangan kapal terbang. Kadang-kadang dia cek, kadang-kadang dia tak cek. Kalau dia tak cek, senang. Tapi kalau kadang-kadang, tapi saya rasa lah dengan sebab sekarang ni dia tak cek dah. Dia hanya nak cek vaksin COVID ya. Vaksin COVID tu saja. Jadi untuk ambil langkah berjaga-jaga, maka saya rasa vaksin vaksin umrah ni sekarang ni jangan cucuk lagi. Ya saya tahu buku tu ada sekali dalam pasport tu, nanti kita akan semak nanti. Sekarang ni jangan cucuk lagi, kita tunggu esok dekat nak pi. Nak pi tu pun sehari sebelum. Sehari sebelum nak pi pun boleh cucuk. Dia tidak ada masalah tu. Yang tu dia tak ada masalah kalau cucuk tu. Dia ikut pada kita ambil lama mana. Hak yang kata vaksin umrah tu ikut kita ambil lama mana. Macam saya, selalu saya cucuk ambil terus 5 tahun. Ada jenis orang dia cucuk, dia ambil yang 3 tahun, ada yang ambil setahun. Nanti kita akan tengok dalam buku tu, insya-Allah, dalam buku tu. Jadi wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Saya Zaidi ni, suami Siti Radia. Ya. Kalau booster tu dia, kalau cucuk booster lah yang ketiga kan. Ya. Kan yang kerajaan pun dah cakap kan, yang Sinovac ni dia nak bagi booster kan. Ya. Dah ni, 11 ni. Apa dia bagi? 10 mula. Tadi Ustaz cakap kata nak kena ambil apa, dia tak mau yang Cina, dia nak yang orang putih. Ya. Kalau ikut Badan Sejahtera, dia atok ambil Sinovac juga. Tu macam mana tu? Kita nak kena minta kat doktor ke? Yang tu kena minta kat doktor. Oh, kena minta? Ya, kena minta. Ada banyak kan? Sensino pun ada kan? Sensino boleh terima? Sensino yang tu saya ingat tak masuk lagi di Saudi. Moderna? Moderna pun saya ingat tak masuk. Yang saya tahu 4 je. Yang Johnson tu, ya, Johnson masuk. Johnson, Moderna, Sinovac. Johnson, AstraZeneca, Sinovac, lepas tu satu lagi AstraZeneca, Pfizer. Ya. Oh, Sputnik pun tak dapat kan? Mana? Sputnik, Rusia punya. Tak. Tak Sebab saya takut dia belum masuk di Saudi. Okey. Nak tahu itulah. Ya. Baik, kan saya kerja bahagian perhotelan kan, takut depa arrange booster ketiga ni dia bagi. Ya, betul. Bagi Sinovac juga. Tapi kalau saya dengar lah yang Pfizer kot depa akan bagi yang booster, betul tak? Sinovac pun ada booster juga. Pasal saya punya artis tu dapat 10 ni Sinovac. Dia nak bagi penggalak lagi lah. Aduh, tak tahulah kita ni. Kita tak cucuk pun salah juga, macam-macam. Okey, itu je lah. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mujani. Ya. Saya nak tanyakan penjelasan lagi lah berkenaan dengan soalan yang sama juga yang kakak saya tanya tadi tu, Rohayu. Ya. Berkenaan dengan mak kami yang umurnya tu dijangka tahun depan tu 76. Okey. Jadi katakanlah bila kita buat kata tadi urusan nak cuba selit untuk visa tu. Ya. Katakanlah maksudnya dalam tempoh kita buat permohonan tu visa tak diluluskan. Ya. Jadi saya bersama dengan kakak-kakak dan juga abang ni, maksudnya kami boleh lagi tunda sehinggalah kalau ada rezeki mungkin juga akan dibuka. Ya. Saya buat macam ni. Selalunya kalau jadi masalah macam tu, saya akan mulakan ambil visa yang mak dulu. Kalau mak ni lepas, saya akan maklum. Okey, Ustaz, faham. Jadi saya akan buat masuk dia dulu. Maksudnya macam hak yang keluarga ni, macam anak-anak ni, saya jadi tak ada masalah sebab yang tu memang mudah lepas. Yang mak ni, saya buat masuk dulu yang tu. Kalau yang tu lepas, saya akan maklum. Kalau yang tu tak lepas, jadi kita tunda sehingga akan dibenarkan hak umur tu lah.
Tapi kalau pada saya lah, saya duk rasa hak umur ni akan dihapuskan dalam masa terdekat ni, insya-Allah. Baik, sikit lagi penambahan Cik Mujani berkaitan dengan kita nak pergi dalam keluarga ni macam depa 7-8 orang ni. Kalau kita tengok umrah sebelum ni kita boleh pergi sekali 100 orang, 80 orang. Kalau ikut perkembangan terkini, grup tu akan jadi kecil-kecil. So jadi macam kumpulan Cik Al-Mujani, Kak Rohayu dan Mak ni, kita tak akan boleh pergi sama-sama dah dalam semua-semua yang ada ni. Yang kita pergi khusus hari tu ni, kita tak akan boleh pergi sama-sama dah. Kita akan pecah grup ni mungkin jadi 25 orang. Contohnya 25 orang ni ada yang orang tua, kumpulan 25 orang lagi tu ada yang budak-budak kecil. Dia akan jadi pecah macam tu. So jadi tarikh tu kita akan ejah balik lah. Berdasarkan kebenaran tu. Kalau sekiranya jadi macam tu. Macam Ustaz Syuari sebut tadi ni pun, cara yang terbaik lah masukkan untuk dapatkan visa mak dulu. Mak selesai, anak-anak follow ya. Wallahualam. Ya, jadi kita akan letak mereka ni duduk dengan satu kumpulan je lah. Okey, maklum Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Tu buka segang habis tu. Kalender habis dah bang. Habis dah kot soalan Ustaz Syuari no. Ustaz Syuari pun habis kuliah Maghrib tak ada makan nasi lagi. Jadi kalau tak ada soalan, okey, kalau tak ada soalan, ada soalan lagi ni Ustaz Alfi. Ada tu. Dekat teks saja beritahu tadi kan. Adakah perlu beli test kit di sana? Test kit tu yang tu kena tunggu sekejap. Sebab kita tak tahu Saudi terima ataupun tidak test kit kita. Mungkin kena beli kat sana. Tapi kita bolehlah bawa untuk persediaan kita tu, jadi tak ada masalah. Okey. Allahuakbar. Okey. Boleh Ustaz no? Ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Nanti Ustaz Lutfi, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya telefon boleh, tak ada masalah. Baik. Ustaz Lutfi bagi nombor telefon ana, nanti cuma maklumlah saya ni jemaah Ustaz Lutfi. Saya tahu lah kalau abang kata saya jemaah umrah ramai 300 orang lebih. Jadi sebab saya tak tahu jadi masalah jugalah. Baik. Wallahualam. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Syuhari, kepada Encik Muhammad Syukri, kepada Ustaz Abang Abdul Raini dan kepada semualah yang bakal-bakal jemaah umrah yang melibatkan diri dalam Google Meet kita pada malam ini. Saya kira mungkin 80% persoalan yang terbuku di hati kita dapat dijelaskan pada malam ini, dan mungkin baki 20% tu kita tunggu masa nak pi ni Ustaz. Masa nak pi ni hak 20 dia boleh jadi 80 soalan balik. Jadi setakat 80% kita rasa dah ada satu perkembangan yang baik. Dan insya-Allah doa-doakanlah, doa-doa tuan-tuan tu diperkenankan oleh Allah di dalam kita menghadapi musibah ini, dan ambil peluang ini untuk kita semoga Allah jemput kita semua. Kita semua ni Allah jemput dah, tapi tertunda sikit saja. Jadi saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan jaga kesihatan baik-baik. Kemudian yang vaksin tadi pun perlu beri kepatuhan lah kepada vaksin, dan terima kasihlah kepada pihak Zuhud Holidays dan Berhad yang tidak meninggalkan ataupun membiarkan kita. Kita kata ni pergi mana sengak habis tak sengak apanya. Depa duk buat kerja di belakang kita tak tahu. Sebab apa? Kita terputus hubungan dari sudut perjumpaan. Nak berjumpa tak boleh. Ustaz Syuari dah rancang nak mai berjumpa di sini, nak mai dialog start ni. Nak jumpa semua orang-orang utara yang nak pergi, tapi kekangan ni tak dapat. Kemudian saya pun tak dapat juga berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam ini kita buat program seperti ini dapatlah merungkaikan sedikit permasalahan yang sedang kita hadapi insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi, dan saya mohon ampun, mohon maaf seandainya semasa saya menguruskan tuan-tuan dan puan-puan ada kesulitan dan ada kepayahan yang kita sedang diuji semua insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Maim. Sehat dong Maim? Alhamdulillah. Boleh tak apa pergi rumah. Nanti pergi rumah apa tanya aku lain. Kita boleh rumah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih banyak semua. Sama-sama.
Boleh tak jari nak makan nasi boleh tu. Tu. Itulah saya dah ikut kelas dia tadi Ustaz Lofi. Ai, tu nak berhenti ke ni? Tak tarik handbrake kan ni? Aku cakap tak boleh jadi ni. Aku off juga. Dia sebab soalan banyak Soalan banyak ni. Soalan dia banyak. Yalah. Okeylah tu orang. Depa tanya soalan banyak kan tadi. Satu tak boleh nak tarik break lah, tarik break Hari ni berarti soalan banyak. Hari-hari lain tak ada soalan. Tapi tak apa juga Ustaz, tadi kita masuk, kita buka 8.30 tu, 8.45 sampai 8.50 pun masih ada orang duk masuk lagi. Salah ni. Kira saya ambil dalam masa awal tu 10 minit, cun-cun Ustaz masuk pukul 9 tu kita jalan. Memang elok lah. Memang elok dah tu. Dan soalan kita kalau ada apa-apa kan beritahu lah, kita tolong. Kadang-kadang dia orang ni kan, kadang-kadang kita ni kan dengar dia pun apa nama kabar angin tahu cerita-cerita maklumat yang tak sahih tu. Itu. Dia cerita dia tadi kuliah maghrib ni dia buat setiap malam. Jadi dia masalah dia tak buat dah 3 hari yang nak cuti. Hari ni baru mula balik. Ya. Meneru lah orang soalan jawab, soalan jawabnya. Soal jawab pula yang ni lah, misalnya kita mengajak orang tua-tua. Jadi